Okey, video kali ni kita akan buat cara untuk memahami screener, dan cara yang sama ni boleh dipakai untuk mana-mana screener yang awak ada lah. Saya akan cerita dulu satu screener yang saya buat ni. Dipanggil volume power. So, jadi volume power ni ada satu, ni tak kira lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 bahagian. Kalau saya pecahkan kepada tulisan, okey, dia ada part 1 dan juga part 2. Part 1 ni lebih kepada volume, average volume dan juga last price. Itu bahagian pertama. So, bahagian kedua ni ialah di mana kita akan masukkan kriteria yang kita rasa sesuai guna, dan sebenarnya dia ikut pada trading style kita lah. Setiap chart ada fasa dia. Pertama, yang bahagian sini lah. Maknanya dia daripada ranging. Dia low, high, sama, lebih kurang ranging. Ataupun selalu orang panggil accumulation lah. Atau panggil phase 1, kita ada phase 2, dan kita ada phase 3. Lepas tu mungkin dia atas satu balik, dan kita ada phase 2 balik. Kita ada phase 3 sebelum dia turun balik, phase 4, markdown. So, setiap satu fasa ni ada dia punya screener dia, ada cara trading style dia masing-masing, yang mana tak semua screener sesuai pakai waktu fasa 2. Tak semua trading style sesuai pakai ketika dia tengah ranging ni. Jadi kena fahamkan yang tu dulu. Jangan ingat bila kita pakai screener semua pukul rata. So, saya perlukan volume above 500k. Kita buat anggaran je lah. 500k katalah antara sini 300k. Maksudnya atas lebih tinggi daripada garis biru yang saya buat ni. Average volume, kalau kita buka volume, kita boleh tinggikan average volume tu 30 days. Color dia warna ni. Maksudnya stok ni mesti average volume dia melebihi 1 juta. Untuk hari ni Penta ni 1.93 juta. Dan harga last price above 0.2 tu kenapa? Sebab dia melibatkan yang part 2 ni. Change price above 3 tu 3% lah. Sebab kalau stok di bawah 20 sen, 1 bit digerak 0.005 tu pun dah 5% tak salah saya, 4 to 5%. Jadi dia agak tak sesuai pakai. Apa saja screener yang kita pakai, kalau kita melibatkan perubahan harga peratus naik atau turun untuk satu hari bawah 20 sen, tak sesuai pakai langsung. Bukan tak boleh pakai langsung, tapi dia punya bacaan tu mungkin tak. Yelah, kita akan nampak dia trigger selalu, tapi sebenarnya dia gerak 1 bit dia. Okay. Kita pergi bahagian part 2. Change price percent ni, 3% ni pada nilai yang kenaikan yang berlaku pada candle tu lah hari ni. So, saya ambil nilai dia banyak sebenarnya. Mula-mula dulu saya pakai 4%, tapi saya kurangkan sikit kepada 3. Kenapa? Biasalah, kita ni kan kalau boleh nak nombor serendah yang mungkin kan. Kemudian datangnya RSI. Okay. So, kita masukkan RSI. Okay. Untuk nilai RSI ni saya tunjukkan secara visual dulu lah. Dia antara 72, middle band tak payah pakai, dengan 50. Okay. Saya hanya nak cari sekitar kawasan sini saja. Sini dan juga area-area sini. Maksudnya yang mana dalam bahagian purple ni lah. Kalau kita perhatikan betul-betul, ini je lah kawasan yang saya nak cari. Jadi kalau buat, kita tandakan, okay, ini kata dia atas 50, so tandakan pada chart, dan ini mungkin mati kat situ. Lepas tu mungkin muncul lagi sebab dia dah masuk balik bawah,
70, antara 50 sampai 72, dan mungkin kat sini, dan dia berterusan lah. Maksudnya kalau kata harga tu mencukupi syarat yang dekat sini sampai RSI ni, kat sinilah area-area yang kita akan jumpa. Okay, kemudian kenapa saya pakai yang EMA tu, moving average? Sebab kalau kita tengok dalam RSI ni ada dua, dia sifat dia, nombor dia 0 sampai 100 je. Jadi cycle akan gerak dari bawah ni atas, lepas tu turun. Macam mana saya nak membezakan antara RSI yang sedang naik dengan RSI yang sedang menurun? Okay. Untuk itu saya menggunakan dua moving average. So, kalau tengok teks tadi, saya gunakan dua moving average, 10 dan juga 20. Okey, 10. Kita tandakan dia warna hijau. Dan satu lagi 20. Kita tandakan dia warna merah. Okey. Bila dah masukkan moving average tu, secara tak langsung kita dah cuba, katalah ni moving average yang tu, secara tak langsung kita dah cuba ubah, kita dah berjaya kurangkan, mendapat signal yang ketika RSI dia sedang menurun. Walaupun dekat sini mungkin masih dapat lagi, tapi RSI dia dah sedang menurun kan, signal dia tak dapat juga. Dapat tu tak dapat. Okay, nanti saya cerita kat kesimpulan lah kenapa pakai moving average ni. Kita tengok sama yang lain juga. So kalau sebab tu bila kita tengok chart yang contoh macam ni, sedang menurun ni, mana moving average dia kira negatif lah. Walaupun dia ada, mungkin yang ni melebihi 3%, tapi dia tak masuk dalam screener. Ni pun dah lebih 50. Mungkin dia tak masuk dalam sini sebab dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Contoh yang macam sini. Okay. So ni kenaikan dia 5%. Kalau yang kecil ni 1 mungkin tak. So yang ni 5. So RSI ni memang dah duduk kat dalam antara 50-70. Dan sebelum yang ni, tapi kalau kita tengok betul-betul sampai sini je lah signal lah. Screener ni akan muncul. Sebab sini dah tak ada. Sini nanti kalau dia menurun ni, kalau ada lagi 4%, mungkin boleh. Sebelum kat sini nanti dia mati balik. Sebab syarat tadi dah. Sebab syarat tadi. So kita boleh gunakan konsep yang sama. Kalau kita dapat screener ke, ataupun kita belajar teknik, kata whatever lah, kita boleh tandakan pada chart. So kalau guna cara tadi, kita menconteng semua chart agak kurang efektif. Sebab kita kena buat benda ni manually, satu persatu. Sebab bukan satu chart je kita nak study, banyak chart kan. Jadi kalau nak buat benda ni, nak tanda apa semua tu kan, mungkin agak payah. Jadi sebab tu dalam TradingView ni kita ada Pine Script ataupun Pine Editor, yang mana kita boleh ubah benda ni tadi, screener yang kita buat ni, menjadikan dia dalam bentuk script, dan benda tu boleh diguna pakai. So untuk Pine Script ni semua version boleh pakai, free ke, bayar ke, tetap boleh pakai Pine Script. Jadi untuk memudahkan kerja, jadi kita cuba buat satu script yang mana ikut syarat yang ni tadi. So yang ni kita akan pakai overlay through. Sebab kita nak conteng kat atas. Okay, tadi kita ada beberapa parameter yang kita nak pakai ya. Kita pakai volume sama dengan volume more than 500k. Alright. Kemudian kita ada volume average, AVG volume. So semua dah lupa lah macam mana nak buat. Average 30.
Kalau tak salah, volume dia kot. Kita add jap. Add channel horizon line mismatch input. Oh sorry. Namakan dia test cleaner. So, kalau saya save tak ada error. Okey, betul lah tu. Kemudian kita ada EMA. Kita kena namakan dia katalah EMA 1. Ini nak buat macam ni pun boleh, nak terus masukkan dalam summary nanti dia punya trading, dia punya nama variable yang baru pun boleh. So, ini EMA close 10 dan EMA tu sorry lah, saya dah lama tak buat Python script ni, jadi terlupa sekejap. Dia sekarang ni saya cuba belajar Python lah. Jadi dia lebih kurang hampir-hampir sama. Python script ni dia sebahagian macam Python juga. Okey, EMA dan kita ada RSI kalau nak tak payah terus, tak apalah, buat je lah. RSI 1 sama dengan RSI close 14. Okey, sambung balik. Lama tak guna. Terlupa pula. Okey. Jadi untuk dapatkan 3% tadi, pengiraan dalam passive change percent ni, saya gunakan CP change percent ROC. So ROC ni dia kata function rate of change, showing the difference between current value of X and the value of X that was Y days ago. Jadi betul lah untuk perubahan persen hari ni berdasarkan close dengan close malam. Masih ambil close close satu ni yang previous punya candle. So ROC, nilai ROC tu dia terus dapat. Kalau macam semalam ni 2.51 dia dapat jugalah. Kita akan dapat nilai ni tepat. Okey, tak apa. Terus kan macam ni kita nak tandakan. Okey, kita kena buat satu strategi ataupun kita buat background color lah. Kita nak tandakan kawasan-kawasan yang kita nampak kemungkinan besar yang benda ni bakal muncul lah. Jadi untuk tentukan background color tu, saya kata area lah. Itu nama area. Di mana area tu kita nak, ni tak payah tulis, tak apa ni tak apalah. Kita nak AVG volume lebih daripada 1 juta. 3 and volume dia macam ni pun lagi bagus lah, lebih dari 500k. Tak payah pakai lah. And EMA 1 mesti lebih besar daripada EMA 2 and RSI 1 lebih besar daripada besar dan sama dengan 50. Dia ada between lah, tak apa. And RSI 1 lebih kecil atau sama dengan 72. Kalau kita dapat nilai ni, kita akan tandakan BG color. So BG color sama dengan area. Macam mana BG color? Fill background color. Color. Kalau color, color sama dengan, so kalau area kita colorkan color dot green. Kalau tak macam ni ke? Tak payah buat apa. Okay, test dulu.
masuk pada chat. Okey, dia dah banyak membantu lah. So ini adalah kawasan-kawasan yang sepatutnya kita akan dapat signal. Kawasan sini kita akan dapat sini, betul kan ya? Rasanya betul ni. Average volume patutnya dapat keseluruhan area sini. Okey, so kita dah dapat area dan kita nak tandakan di mana screener itu bakal muncul. Jadi saya nak gunakan plot apa nak buat plot shape. Untuk tandakan tu kita nak harga hari ni sama dengan yang 4% tadi lah. So CP, kalau hari ni CP more than 3, lebih besar atau sama dengan, lebih besar 3. Dan ni above 3 kita 3 tak nak. So kalau tak nak 3, mana start 3.0. Dan kita buat title, style, location, transparent, style STYLE sama dengan shape triangle up, triangle down, triangle up. Lepas tu location sama dengan location dot bottom absolute below bar. Color ada below bar koma, color sama dengan color dot green lah. Jadi kita akan dapat, kalau kita buat screener yang sama mengikut pada yang kita buat ni, kita akan dapat pada hari ini, lain tak ada. Kita akan dapat, tak logik dapat kat sini ni. Oh sorry, nampak ada kesilapan. So area and CP lebih besar daripada 3. So kita save. Dah tak ada dah. Jadi kita akan dapat antara area sini, maknanya hijau ni dah kawasan yang sepatutnya kita boleh dapat signal, tapi signal tu kita kata untuk yang 3% ke atas saja. So ni tak ada, kita akan dapat sini ada, sini ada. Semua ni tak ada, kita ada satu kat sini, sini dan seterusnya lah. Nanti boleh cuba kalau nak buat sendiri. Mungkin double check balik kalau ada saya silap lah. Saya dah lupa pasal PineScript ni. Dia masih ingat-ingat lah. Nasib baik dia punya kat sini. Kalau kadang biasa kalau kita lupa tengok je macam pop-up tu keluar. Dia beritahu lah apa benda dia punya, benda-benda yang kita nak kena pakai. So cuma kalau kita pakai pada cat yang harga atas RM1 ni, untuk dapat 4%, 3% ke atas tu kan dia mungkin tak banyak. Contohlah kalau kita pakai satu cat mampu milik. Okey. So kenapa sepanjang sejak 11 Ogos ni QVS tak ada keluar dalam screener? Sebab dia tak cukup syarat. Jadi syarat-syarat yang cukup dia sini. Inilah yang kita nampak ni. Ni. Okey. Saya rasa boleh dapat lah. Sebab kadang-kadang bila kita tengok dapat signal kan, dia keluar awal, lepas tu kenapa dah tak keluar bang? Sebab dia dah tak cukup syarat. So tadi saya tunjuk yang saya buat. Boleh tak kalau kata nak tukar sendiri? Boleh, tak ada masalah. Contoh macam tak nak pakai, tadi kita pakai EMA kan, untuk tentukan sama ada dia tengah naik atau tak. Boleh tukar kepada MACD kalau nak. Boleh cuba. Tak ada masalah pun. Mungkin kita cuma ambil MACD yang ketika keadaan dia sedang positif saja. Cuma ada ketikanya MACD ni kan memang agak lambat sikit bandingkan
EMA yang kita pakai. Tapi dia nama pun MACD lah, dia smoothkan sikit. Ataupun boleh tak kalau RSI ni saya nak tukar, saya tak nak lah ambil yang 72 yang abang buat tu, saya nak pakai yang 50 ni. Saya tak nak, saya nak turunkan lagi, saya nak pakai orang kata paling bawah paling bagus lah. Mungkin kita nak ambil 40 sampai 20. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita nampak ni. Tapi itulah, bila kita rendahkan, contoh macam ni, kena ingat bila RSI terlalu rendah, selalunya kita punya moving average pun takkan start berputar ni lah, dia jadi positif selalunya tak. Tapi kata, bagus lah kalau beli kat sini naik tinggi tu, sini pun boleh, tak ada masalah. Sebab kalau sanggup tunggu, antara signal nak buy kat sini cuma 30 November 2020 muncul, lepas tu tak tahu nak buat apa. 3 March 2021, berapa bulan menunggu, dan berapa bulan nak menunggu, nak tunggu dia. Okay. So sebab saya kata mula-mula tadi, benda ni bergantung pada style trading kita ni. Sama ada kita memang kaki pasang position, selalunya kat bawah ni kaki pasang position. Yang ni fasa 2 ni lebih kepada momentum lah. Kemudian kita ada ranging, orang yang kaki ranging kan. Lepas tu sama ada sambung balik ataupun dia turun. Ada juga yang suka melayan masa turun, sebab turun ni pun ada juga dia menantul, dia naik balik. Kan dia turun, menantul, naik balik. Sebab dia senang nampak. Sekali turun nampak macam oversold gila, mantul, beli kat sini, jual dekat resistance yang kita nampak. Jadi terpulang. Pilihlah macam mana nak. Kalau nak tukar macam ni kan. Contoh kalau cat penta tadi. So kalau ikutkan macam ni, kita tak boleh pakai ni abaikan yang MACD dengan moving average sebab kata kita cuma nak ambil yang beli waktu ni je mah. Waktu ni. Masalahnya bukan masalahnya kita nak menunggu ke tak. Pertama, percaya ke tak. Bila dah jatuh macam ni, selalunya kita akan dapat very very bad news lah kan. Nak masuk market pun takut. Itu normal. Berani ke tak. Keduanya, beli dah cantik. Memang orang kata bawah gila. Tapi baru naik sikit, sen naik dah jual lah. Yelah, lama sangat tunggu kat bawah kan. Baru naik sikit dah jual. Orang yang beli kat sini, dia boleh pasang position. Dia ada masa dia bagi tempoh 2 bulan, 3 bulan. Biasanya 3 kali QR lah. Ataupun setahun ke kalau dia nak. Kebanyakan kita kalau simpan setahun tu yang jenis macam ni. Setahun simpan. Naik sikit kan, melupuh jual. Ada setengah orang setahun bagi dia kalau chart tu trending menaik. Jadi terpulang lah. Mana satu awak nak, saya cuma tunjukkan cara macam nak buat. Jadi gunakan Pine Script ni. Kalau kata balik dari kelas, apa saja teknik dia orang tunjuk, kita boleh tandakan pada chart. Nak tanda satu-satu pun boleh, macam saya buat dulu. Tapi kita dah ada Pine Script ni untuk trading view. Free version boleh pakai. Apa saja input yang kita dapat daripada kelas tu, tandakan. Dan kita boleh check satu-satu chart, okey ke tak okey. Dan kita akan gunalah yang mana terbaik, yang kita rasakan sesuai pakai. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.